Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian B. Dalam video ini, kita akan membincangkan tajuk penjelmaan. Sebelum itu, soalan ini boleh di-download pada portal yang telah disediakan pada bahagian description di bawah. Dan soalan ini diambil pada soalan percubaan tahun 2020 dari pelbagai negeri. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. 1A. Penjelmaan P mewakili satu putaran 90 darjah arah jam pada titik 06. Penjelmaan T mewakili satu translasi 23. Nyatakan koordinat imej bagi titik 28 di bawah setiap penjelmaan berikut, iaitu penjelmaan PT dan penjelmaan TP. Untuk menjawab soalan penjelmaan, apa yang perlu kita tahu pada permulaannya adalah objek. Objek di sini adalah titik 28. Jadi kita akan tandakan pada rajah titik 28. Jadi pada ruangan jawapan, kita akan tulis objek terlebih dahulu, iaitu 28 yang akan menjalankan gabungan penjelmaan PT. Apabila melibatkan gabungan penjelmaan, kita akan membuat penjelmaan di sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu penjelmaan T, dan diikuti dengan penjelmaan di sebelah kiri, iaitu P. Penjelmaan T adalah translasi 23. Translasi adalah pergerakan pada paksi X dan pada paksi Y. Jadi pergerakannya adalah 2 ke kanan, iaitu 1, 2, dan 3 ke atas, 1, 2, 3. Dan imej yang terbentuk adalah pada kedudukan 4, 11. Seterusnya adalah penjelmaan P, iaitu putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 06. Antara teknik yang boleh kita gunakan adalah kita membuat rajah seperti seakan-akan kipas. Macam mana tu? Jadi di sini cikgu akan tunjuk. Kita akan lihat pada pusat dan juga objek kita di sini. Jadi langkah pertama kita adalah kita buat satu garis lurus pada pergerakan paksi X. Begini. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita akan lukis satu garis lurus 4 unit kotak, di mana garis ini akan bertemu pada objek kita, iaitu kedudukan 4, 11. Jadi di sini kita mengandaikannya sebagai pukul bahagikan kepada 4 segmen. Di sini, itu di sini akan jadi pukul 3, sini akan jadi pukul 6, dan sini akan jadi pukul 9. Panjang garisnya mesti sama, iaitu 4 dan 4. Okey, di sini. Kemudian seterusnya kita akan sambungkan garis yang pertama kita lukis tadi, garis yang asal, ke objek. Objek 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 di sini. Sini 5 dan sini 4. Kemudian pergerakan putaran 90 darjah ikut arah jam akan ke pukul 3. Jadi di sini kita akan buat cabang dia sebanyak 5 unit juga. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jadi jawapan akhir kita adalah berada di sini. Ataupun kita boleh semak dengan kita gariskan objek ke pusat. Kemudian kita gariskan lagi pusat ke imej. Di sini kita dapat lihat dia bersudut 90 darjah. Nanti katakan kipas tu, kalau putarannya pada ke pukul 9, kita akan buat 5 unit di sini. Kemudian kalau putarannya adalah 180 darjah, kita akan buat begitu. Jadi secara langsung bentuknya seakan-akan kipas. Dan jawapan akhir kita adalah pada 5, 2. Seterusnya, kita lihat soalan 2 Roman TP, di mana objeknya masih sama 28, menjalankan penjelmaan P terlebih dahulu dan diikuti dengan penjelmaan T. Objeknya masih sama, iaitu 2, 8, dan titik putarannya adalah 06. Kita akan buat bentuk kipas itu 2 unit, dan di sini 2 unit, sini 2 unit, dan sini pun 2 unit. Kemudian menuju ke objek 2 unit juga, di sini akan jadi 2. Gitu. Ini pun akan jadi 2. Jadi putaran mengikut arah jam akan berada di sini. Dan kita boleh semak, kita buat garis jejari di sini, kita dapati sudutnya 90 darjah. Jadi
imej terbentuk adalah pada kedudukan 2, 4. Dan seterusnya kita menjalankan T, translasi 2, 3, 2 ke kanan, 3 ke atas. 1, 2, 1, 2, 3. Dan jawapan akhir kita adalah 4, 7. Seterusnya kita lihat soalan B. Rajah menunjukkan 3 buah poligon A, B, C, D, E, J, K, L, M, N dan P, Q, R, S, T dilukis pada satah Cartesian. P, Q, L, S, T ialah imej bagi A, B, C, D, E di bawah penjelmaan M. Iaitu ini objek dan ini adalah imej. Kemudian J, K, L, M, N iaitu objek besar merupakan imej bagi P, Q, L, S, T di bawah penjelmaan N. Ini adalah imej kepada objek ini. Huraikan selengkapnya penjelmaan M dan juga penjelmaan N. Pertama sekali kita lihat penjelmaan M. Kalau kita lihat di sini, ini adalah objek, ini adalah imej. Kita dapati bahawa kedua-dua objek dan imej ini saling bertentangan. Jadi bermaksud ia adalah pantulan. Jadi kita perlu cari garis pantulan. Kita hubungkan bucu A iaitu bucu objek dan bucu imej. Sini kita ambil bucu A ke bucu P sebanyak 4 unit. Jadi kita bahagi dengan 2, kita dapat titik tengah. Garis di tengah-tengah di sini yang merentas pada paksi X pada 7. Jadi ini adalah pantulan pada garis lurus X sama dengan 7. Imej yang terhasil sini kemudian akan membesar menjadi J, K, L, M, N iaitu ini adalah pembesaran. Pembesaran perlu ada faktor skala. Faktor skala kita akan ambil imej per dengan objek. Sini kita lihat. Kita akan lihat pada sisi yang boleh kita kira menggunakan unit segi empat sama ini. Iaitu MSL ini adalah imej. Imej di sini adalah 4. Kemudian objeknya adalah SL iaitu 2. 4 per 2 terdapat 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Kemudian kita kena tentukan pula pusat. Untuk mencari pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu ke bucu. Kita ambil bucu K sepadan dengan bucu Q. Jadi kita akan sambungkan dengan garis lurus. Kemudian kita ambil bucu J dan bucu P di sini. Kita sambungkan lagi. Dan kita dapati terdapat satu titik temu di sini. Iaitu pada titik L. Jadi pusatnya adalah L. Ataupun kalau kita tulis dalam bentuk koordinat iaitu 11, 1. Seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Jika luas poligon ABCDE ialah 24 cm persegi, hitung luas kawasan berlorek. 24 cm ini merupakan luas objek. Jadi kita akan gunakan rumus luas imej iaitu K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Iaitu 2 kuasa 2 kali dengan luas objek, kita akan dapat luas imej. Kawasan berlorek di sini merupakan sebahagian besarnya adalah imej. Kemudian di tengah-tengahnya terdapat lompong kosong yang merupakan objek kepada imej tersebut. Jadi kita akan tolak dengan luas objek. Jadi kita tekan kalkulator dan jawapan yang kita dapat di sini adalah 72 cm persegi. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk jawab soalan A, 1 Roman, kita dapat 52, dapat 2 markah dan kita dapat 47, kita dapat 2 lagi markah. Soalan B1A iaitu penjelmaan M dinyatakan sebagai pantulan pada garis lurus terdapat 2 markah. Kemudian N pembesaran dinyatakan faktor skalanya dan juga pusatnya terdapat 3 markah. Dan untuk soalan B2 Roman, kita menggunakan rumus luas imej, kemudian kita tolakkan dengan luas objek, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir kita terdapat 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini yang kita akan dapat adalah sebanyak 12 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua. Rajah menunjukkan 3 trapezium JKLM, PQRS dan TUVW pada satu satah kartes. Penjelmaan T mewakili translasi 2, 3. Penjelmaan V adalah pantulan pada garis X sama dengan 6. A. Nyatakan koordinat imej titik M di bawah setiap penjelmaan berikut. 1 Roman D kuasa 2 dan juga 2 Roman DV. Kita lihat pada titik M pada rajah, kedudukannya adalah pada 4, 3. Jadi di sini pada ruang jawapan kita akan tulis kedudukan objek adalah 4, 3
Kemudian penjemahan yang dilaksanakan adalah T kuasa 2. Jadi kita akan buat T sebanyak 2 kali. T adalah translasi 2-3 bermaksud pergerakan paksi X dan paksi Y 2 ke kanan, 3 ke atas. 1, 2, 1, 2, 3. Dan imej yang terbentuk adalah 6, 6. Kemudian kita laksanakan sekali lagi translasi 2-3. 1, 2, 1, 2, 3. Dan imej yang terbentuk adalah pada kedudukan 8, 9. Ini jawapan kita yang pertama. Seterusnya kita lihat soalan A2 Roman. Objeknya masih sama iaitu M, iaitu kedudukan 4, 3. Kemudian kita akan laksanakan penjemahan V terlebih dahulu yang berada sebelah kanan. Dan seterusnya kita laksanakan penjemahan T. Terlihat penjemahan V adalah pantulan pada garis X sama dengan 6. Jadi di sini kita akan membuat satu garis lurus X sama dengan 6 di sini. Objek kita adalah M. Jadi untuk membuat pantulan, kita akan kira objek ke garis pantulan iaitu 2 unit kotak. Jadi imej yang terbentuk juga akan menjauhi garis lurus itu dalam jumlah yang sama iaitu 2 unit kotak juga. Iaitu jawapannya adalah pada titik L ataupun koordinatnya adalah 8, 3. Dan seterusnya kita laksanakan T iaitu translasi 2, 3 iaitu 2 ke kanan, 1, 2 dan 3 ke atas, 1, 2, 3. Dan jawapan akhir kita adalah 10, 6. Seterusnya kita lihat soalan B. TUVW adalah imej bagi JKLM di bawah penjemahan WU. Uraikan selengkapnya penjemahan U dan W. Jadi di sini terdapati bahawa imej akhirnya adalah imej yang besar ini, iaitu yang berwarna hitam ini. Dan ini adalah objek. Jadi sebelum objek ini membesar, terdapati bahawa objek ini melakukan penjelmaan pantulan. Jadi di sini untuk mencari garis pantulan, kita sambungkan bucu M ke bucu S kerana kedua-dua bucu ini adalah bucu yang sepadan. Jadi kita bilang kotak 1, 2, 3, 4. Jadi kita bahagi 2, kita dapat satu garis lurus di sini. Itu garis lurus melintang yang memintas pada paksi Y pada kedudukan 5. Jadi U adalah pantulan pada garis lurus Y sama dengan 5. Dan seterusnya, W adalah pembesaran. Pembesaran perlu ada faktor skala. Jadi untuk kira faktor skala, kita ambil imej per dengan objek. Jadi di sini kita akan ambil panjang JK di sini, iaitu bersamaan dengan panjang di sini, iaitu 1 unit kotak. Kemudian panjang JK ini adalah sepadan dengan panjang TU. Dan TU ni adalah 2. Jadi imej per objek 2 per 1 terdapat 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Kemudian seterusnya adalah pusat. Pusat pembesaran. Untuk menjalankan pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Bucu T di sini akan disambungkan ke sini. Kemudian bucu U akan ke sini. Jadi di sini terdapat titik temu antara dua garis tersebut, iaitu koordinatnya adalah 6, 7. Jadi pusatnya adalah 6, 7. Seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Diberi bahawa luas rantau balorek TUVR QPSW mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 144 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh JKLM. JKLM merupakan luas bagi objek. Ini adalah luas objek. 144 ini merupakan luas kawasan yang berwarna hitam ini, iaitu sebahagian daripada objek. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus luas imej, iaitu K kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Jadi imej adalah 144, kemudian kita akan tambahkan dengan luas objek. Luas objek di sini kita wakilkan sebagai X. Kerana bahagian hitam ni adalah 144, kemudian bahagian putih ini pula adalah bersamaan dengan luas objek. Jadi luas keseluruhan imej adalah 144 ditambahkan dengan luas objek yang kita wakilkan sebagai X. Sama dengan K kuasa 2, iaitu 2 kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Luas objek adalah X. Jadi di sini kita nyatakan sebagai 2 kuasa 2X. Ataupun
Kita ringkaskan menjadi 144 tambah X sama dengan 4X. Jadi di sini kita dapati bahawa nilai X-nya adalah 48 meter persegi. Ini adalah jawapan kita untuk B2 Roman. Seterusnya kita lihat dari segi pemberi markah di sini. Untuk soalan A1 Roman, kita dapat jawapan akhirnya kita dapat 2 markah dan 2 Roman 10/6 jawapan akhir kita dapat 2 lagi markah. Untuk soalan B1 Roman A, iaitu untuk penjelmaan U, kita nyatakan sebenarnya sebagai pantulan, kemudian dinyatakan pada garis lurus Y sama dengan 5, terdapat 2 markah. Untuk soalan B, kita nyatakan pembesaran, faktor skalanya 2 dan pusatnya 6,7, terdapat 3 markah. Untuk soalan B2 Roman, kita menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Kemudian kita menyamakan persamaan ini dan jawapan akhir kita akan dapat 2 markah untuk jalan kerja dan 1 markah untuk jawapan akhir kita. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 12 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Pelajar menunjukkan 3 buah sisi 4 JKLM, PQRS dan TUVW pada satu satah kartes. Penjelmaan T membagi translasi 3-2. Penjelmaan B membagi pantulan pada garis A, B. Nyatakan koordinat imej titik K di bawah setiap penjelmaan berikut. 1 Roman T. Jadi di sini objek kita adalah K, iaitu K berada di sini, di mana kedudukan K adalah pada kedudukan 5,3. Penjelmaan yang akan dijalankan di sini adalah T, iaitu translasi, iaitu pergerakan pasi X pasi Y. 3 kita akan ke 3 ke kanan, 1, 2, 3. Kemudian negatif 2 bermaksud dia akan ke bawah, iaitu 2 unit ke bawah, 1, 2. Jadi jawapan kita adalah 81. Seterusnya soalan 2 Roman TV. Objek kita masih lagi K, iaitu kedudukan 5,3, dan kita akan menjalankan V terlebih dahulu dan seterusnya diikuti dengan T. V di sini adalah pantulan pada garis AB. Garis AB kita adalah garis ini. Objek kita ada K. Jadi untuk menjalankan pantulan, kita akan gerakkan objek ke paksi pantulan ataupun garis pantulan dalam keadaan serenjang. Di sini kita akan kira kotak 1, 2 dan setengah. Jadi 2,5 kotak. Kemudian di sini setengah 1, 2. Ini adalah jawapan kita, iaitu pada koordinat 0,8. Dan seterusnya, kita akan melaksanakan T, iaitu translasi 3-2, 3 ke kanan, 2 ke bawah. 1, 2, 3, kemudian 2 ke bawah, 1, 2. Dan jawapan akhir kita di sini adalah 3, 6. Seterusnya terlihat soalan B. PQRS ialah imej bagi JKLM di bawah penjelmaan GL. Uraikan selengkapnya penjelmaan L dan juga penjelmaan G. Jadi di sini merupakan objek dan yang besar ini merupakan imej. Jadi di sini kita akan tahu bahawa G adalah pembesaran. Jadi apakah penjelmaan bagi L? Jadi untuk itu kita lihat, kita ambil satu sisi, contohnya kita ambil sisi JM. Sisi JM ini adalah sepadan dengan sisi UV di sini. Kita lihat objek, dia berada pada kedudukan menegak. Kemudian apabila berlaku pada imej, kedudukannya menjadi sedikit melintang. Jadi tegak ke melintang bermaksud penjelmaan ini adalah putaran. Jadi putarannya akan melalui ke arah ini, iaitu putaran mengikut arah jam. Jadi secara tak langsung pusat putaran mesti berada sekitar ini. Jadi untuk menjawab soalan yang melibatkan putaran yang mana diberi objek dan imej, antara salah satu cara yang boleh kita guna adalah kita cuba jaya. Jadi di sini kita perlu cuba pada ruangan yang berada pada bulatan ini sahaja. Jadi cikgu tunjuk sedikit contoh bagaimana kita membuat cuba jaya. Jadi di sini kita perlu cari satu titik. Jadi di sini cikgu ambil titik V dan juga titik J di sini. Jadi kita akan cari satu titik sebagai pusatnya. Contohnya cikgu ambil, katakan di sini. Jadi kita akan sambungkan titik ini ke V, kemudian titik ini ke S.
Dan di sini kita dapati bahawa bukaan sudutnya bukan 90 darjah. Jadi bermaksud titik ini bukan pusat putaran. Jadi di sini kita boleh cuba dan cuba lagi. Jadi di sini cikgu akan ambil kedudukan di sini. Kemudian kita sambungkan lagi V ke titik itu. Kemudian S ke titik tersebut. Jadi di sini kita dapati bahawa bukaan sudutnya adalah 90 darjah. Dan panjang garis yang kita buat itu juga adalah sama. Maka kita telah pun dapat pusat putaran tersebut. Jadi untuk jawapannya adalah T itu adalah putaran. Putaran ini adalah 90 darjah dan arahnya adalah arah jam. Pada pusat 37. Seterusnya apabila dia putar, dia akan melakukan penjamaan pembesaran. Jadi G di sini adalah pembesaran. Pembesaran perlu ada faktor skala. Seperti biasa kita akan ambil image per dengan objek. Jadi di sini kita akan kira sisi yang boleh dikira. Di sini cikgu akan kira sisi TW di sini, iaitu 1. Kemudian yang sepadan dengannya adalah PS dan panjang sisi di sini adalah 2. Jadi 2/1. Faktor skalanya adalah 2. Kemudian pusat. Pusat pembesaran kita akan gabungkan, kita akan sambungkan bucu ke bucu yang sepadan. Bucu R sepadan dengan bucu V. Jadi tersambung. Seterusnya kita ambil bucu W sepadan dengan bucu S di sini tersambung. Jadi kita dapati terdapat satu titik yang saling bertembung di sini, iaitu pada kedudukan -36. Jadi pusatnya adalah -36. Seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Diberi bahawa rantau TUVW mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 100 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh kawasan tidak berlorek QRS, PTWV dan juga U. Jadi kawasan yang tidak berlorek itu adalah sebahagian daripada luas imej. Jadi diberi 100 meter persegi iaitu TUVW adalah luas objek. Jadi kita menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek, iaitu kita ambil K kuasa 2 yang di sini adalah 2 kuasa 2 didarabkan dengan luas objek. Jadi kita akan dapat luas imej. Dan luas imej ini adalah luas keseluruhan segi 4 ini. Di mana soalan bertanyakan tentang kawasan yang tidak berlorek, jadi kita akan tolak dengan luas objek, iaitu ditolakkan dengan 100. Dan jawapan akhir kita adalah 300 meter persegi. Dari segi pembahagian markah, untuk soalan A1 Roman, kita akan dapat 1 markah. Untuk 2 Roman, jawapan akhir kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B1 Roman A, iaitu penjelmaan T dinyatakan sebagai putaran 90 darjah, kemudian arahnya adalah arah jam dan pusatnya 37, kita dapat 3 markah. Seterusnya B, itu penjelmaan G dinyatakannya sebagai pembesaran, di mana faktor skalanya adalah 2 dan pusat -36, kita dapat lagi 3 markah. Soalan B2 Roman, iaitu luas, kita menggunakan rumus luas, kemudian kita tolakkan dengan luas, itu 100, kita akan dapat 2 markah untuk langkah pengiraan, dan jawapan akhir kita akan dapat 1 lagi markah. Dan jumlah keseluruhan markah yang kita dapat di sini adalah sebanyak 12 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4A. Penjelmaan Q mewakili satu pantulan pada garis Y sama dengan X. Penjelmaan T mewakili satu translasi -62. Nyatakan koordinat imej bagi titik -26 di bawah setiap penjelmaan berikut, iaitu T dan juga QT. Untuk soalan ini, objek kita adalah -26. Kemudian kita akan melaksanakan penjelmaan T, iaitu translasi -26. Kita akan lihat pada rajah
negatif 26 untuk berada di sini. Untuk melaksanakan translasi negatif 26 ini, kita perlu bergerak 6 ke kiri dan 2 ke atas. Kalau kita lihat pada rajah satah Cartesian pada bahagian B, terdapati bahawa nilai minimumnya adalah negatif 2. Jadi untuk itu kita tidak boleh menggunakan rajah ini untuk melihat penjelmaan pada soalan A. Jadi bagaimana? Baiklah, untuk translasi, pergerakannya adalah pada pergerakan paksi X dan juga paksi Y. Apabila negatif 6 bermaksud akan bergerak 6 tapak ke kiri. Jadi kita lihat sini pada objek iaitu negatif 2 ini adalah X dan 6 ini adalah Y. Jika kita gerakkan 6 ke kiri bermaksud negatif 2 kita akan tambah dengan negatif 6. Maka kita akan dapat negatif 8. Kemudian pada paksi Y iaitu berada pada kedudukan 6, kita tambah 2 dia akan jadi 8. Jadi jawapan kita adalah negatif 8, 8. Seterusnya kita lihat soalan 2 Roman QT. Objek kita masih sama iaitu negatif 2, 6. Kita akan jalankan T terlebih dahulu yang berada sebelah kanan dan seterusnya kita akan jalankan Q yang berada di sebelah kiri. Kalau kita lihat pada jawapan A1 Roman TT juga jadi sama. Jadi jawapan di sini juga adalah negatif 8, 8. Seterusnya Q adalah pantulan pada garis lurus Y sama dengan X. Jadi kita lukis pada rajah Cartesian pada bahagian B, terdapati Y sama dengan X adalah garis ini. Sama juga seperti soalan 1 Roman, kita tidak boleh menggunakan satah Cartesian ini disebabkan oleh nilai titik negatif 88 itu berada di luar daripada julat rajah. Jadi bagaimana kita nak melakukannya? Jadi untuk soalan ini, apa yang perlu kita tahu adalah apabila penjelmaan pantulan itu yang melibatkan pantulan pada garis Y sama dengan X, nilai X dan Y ataupun nilai koordinat bagi imej yang terbentuk akan berlawanan dengan objek. Kalau objeknya di sini adalah negatif 88, maka imej yang terbentuk akan menjadi 8, negatif 8. Ini jawapan kita untuk A2 Roman. Seterusnya kita lihat soalan B. Rajah menunjukkan 3 buah poligon A, B, C, D, E, J, K, L, M, N dan P, Q, R, S, T dilukis pada satu satah Cartesian. J, K, L, M, N ialah imej bagi A, B, C, D, E di bawah penjelmaan M dan P, Q, R, S, T ialah imej bagi J, K, L, M, N bagi penjelmaan N. Huraikan selengkapnya penjelmaan M dan juga N. Jadi di sini ini adalah objek. Kemudian objek ini akan melakukan penjelmaan M, akan menghasilkan imej di sini. Kemudian imej ini akan menghasilkan penjelmaan N dan akan menjadi imej yang kedua iaitu pentagon yang besar ini. Jadi di sini dia akan melibatkan pembesaran untuk N. Jadi bagaimana dengan M? Kalau kita lihat M iaitu sini adalah objek dan sini adalah imej, kita dapati bahawa contohnya kita ambil bucu D di sini. Bucu D ini adalah sepadan dengan bucu M. Jadi asalnya adalah dalam keadaan mendatar, kemudian apabila menjadi imej dia dalam keadaan menegak. Jadi di sini kita tahu bahawa dia adalah suatu putaran. Itu putarannya akan menjadi putaran arah jam. Jadi seterusnya kita akan mencari pusat bulatan. Dan soalan ini sama seperti soalan sebelum ini, soalan nombor 3. Pusat putarannya berada sekitar ini. Jadi kita akan menggunakan cara cuba jaya untuk dapatkan pusat putarannya. Kita akan pilih satu titik. Di sini cikgu pilih titik D yang sama dengan titik M. Kemudian kita andaikan kita pilih di sini. Kemudian kita garis. Dan seterusnya kita garis di sini. Dan kita dapati bahawa bukaan sudutnya bukan bukaan sudut 90 darjah. Lagipun garis ini lebih panjang daripada garis ini. Titik ini. Kemudian kita cuba sambungkan. Dan kita dapati bahawa panjangnya masih belum sama lagi. Jadi sekali lagi kita cuba. Dan ini memerlukan kita cuba 2-3 kali. Jadi sini cikgu akan cuba. Sini pula. Kemudian kita akan garis. Dan garis lagi. Okey, di sini kita dapati bahawa panjang D ke pusat ataupun D ke titik dan titik ke M adalah sama panjang. Dan kita dapati juga bahawa sudutnya di sini adalah sudut 90 darjah. Jadi kita telah pun dapat bahawa penjelmaan M adalah
putaran. Arah putaran 90 darjah, di mana arahnya adalah arah jam dan pusatnya 63. Dan seterusnya, penjemahan N adalah pembesaran. Dan faktor skala image per dengan objek. Jadi di sini kita akan pilih satu sisi yang boleh dikira. Dan di sini cikgu ambil sisi ML. ML di sini 1 yang sepadan dengan SR. Dan SR di sini 3. Jadi 3/1 bersamaan dengan faktor skalanya adalah 3. Dan pusat pembesaran. Untuk mencari pusat, seperti biasa kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Bucu R akan sepadan dengan bucu L. Jadi tekan garis. Kemudian bucu S sepadan dengan bucu M, tekan garis juga. Dan kita dapati titik persilangannya berada di sini, iaitu koordinatnya adalah 10, 7. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Jika luas poligon A, B, C, D, E ialah 16 meter persegi, hitung luas kawasan Belorek. 16 meter persegi adalah luas bagi objek. Jadi kita akan gunakan luas imej sama dengan K/2 kali luas objek. Kemudian kita akan dapat luas imej. Dan luas imej itu pula kita akan tolak dengan 16. Kerana di dalam imej yang terakhir ini terdapat lempang kosong itu yang merupakan sama luas dengan luas objek asal. Jadi kita ambil K/2 iaitu 3/2 didarabkan dengan luas objek 16. Kemudian kita akan tolak dengan luas objek untuk mendapatkan luas kawasan Belorek. Dan jawapan yang kita dapat di sini adalah 128 meter persegi. Dari segi pemberian markah di sini, kita lihat satu soalan A, satu Roman. Kita dapat satu markah untuk jawapan akhir. Dan dua Roman juga kita akan dapat 2 markah untuk jawapan akhir. Itu soalan B, satu Roman A, iaitu penjemahan M. Kita nyatakan putaran 90 darjah. Kita nyatakan arah lawan jam. Dan kita nyatakan pusat 63, terdapat 3 markah. Kemudian N, kita nyatakan pembesaran. Faktor skala ternyatakan 3, kemudian pusat 10, 7, terdapat 3 markah. Dan seterusnya soalan B2 Roman, kita menggunakan rumus untuk mencari luas imej dan juga kita tolak dengan luas objek, dapat 2 markah dan jawapan akhir terdapat 1 lagi markah. Markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 12 markah. Selanjutnya kita lihat soalan nombor 5, A. Penjemahan T mewakili satu translasi negatif 62. Penjemahan R pada satu putaran melalui sudut 90 darjah lawan arah jam pada pusat 10. Nyatakan koordinat imej bagi titik 51 di bawah setiap penjemahan berikut, iaitu penjemahan R dan juga penjemahan T/2. Jadi objek kita di sini adalah 51, kemudian kita melaksanakan penjemahan R. Jadi pada rajah pada bahagian B kita akan tanda 51 dan juga pusatnya adalah 10. Jadi untuk membuat putaran seperti biasa, kita akan gariskan pusat ke objek. Pada paksi X terlebih dahulu, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita akan buat juga pada bahagian bawahnya, 1, 2, 3 dan 4. Bahagian kiri, 1, 2, 3 dan 4 dan juga bahagian atas, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 4 bahagian. Dan seterusnya kita akan sambungkan ke objek. 1 unit. Jadi semua akan bernilai 1. Putaran 90 darjah lawan arah jam akan berputar ke sini. Bermaksud imej kita akan terbentuk adalah di sini. Dan kalau kita buat garis, kita dapat lihat inilah sudut 90-nya. Jadi jawapan kita adalah 04. Seterusnya soalan 2 Roman T/2. Objeknya masih sama, 51. T/2 bermaksud kita membuat T sebanyak 2 kali. Translasi negatif 62 iaitu 6 ke kiri dan 2 ke atas. Jadi kita lihat sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian 2 ke atas 1 dan 2. Kita dapat negatif 1, 3. Kemudian kita buat sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 1, 2. Dan jawapan akhir kita adalah negatif 7, 5. Seterusnya kita lihat soalan B. Rajah menunjukkan 3 buah sisi 6, A, B, C, D, E, F.
GHIJKL dan GNMPRS dilukis di atas satah Cartesian. GHIJKL ialah imej bagi ABCDEF di bawah gabungan perjemaan UV. Uraikan selengkapnya perjemaan V dan juga U. Dan ini adalah objek dan yang besar ini adalah imej. Salah satunya mesti pembesaran. Jadi bagaimana dengan satu lagi? Jadi kalau kita lihat di sini, objeknya seolah-olah seperti nombor 1 yang sempurna. Kemudian apabila imejnya terbentuk, satu itu seakan-akan terbalik. Jadi bermaksud ini adalah putaran. Jadi putaran ini di sini kita boleh lihat yang akan berputar ke sini, iaitu putaran melawan arah jam. Dan seterusnya kita akan cari pusat. Dan pusat selalunya akan berada bertentangan dengan arah putaran tersebut. Jadi selalunya akan berada di sini. Jadi kita akan menggunakan kaedah cuba jaya untuk nak selesaikan pusat putaran ini. Jadi seperti biasa kita akan pilih dua titik yang sepadan. Di sini kita akan pilih titik A yang sepadan dengan titik G. Jadi kita akan mengagak di manakah titiknya. Sebagai contoh, kita ambil di sini. Kemudian kita buat satu garis. Dan kita dapati bahawa sudutnya adalah 90 darjah. Panjangnya juga adalah sama. Jadi itulah pusat putaran tersebut. V adalah putaran 90 darjah di mana arahnya adalah lawan jam. Dan pusat negatif 5,9. Kemudian U adalah pembesaran. Faktor skala. Faktor skala di sini kita boleh kira garisan MN, iaitu 2 di sini, dan juga sepadan dengan garisan HI di sini, itu 4. Jadi imej per objek 4 per 2 sama dengan 2. Faktor skalanya adalah 2. Kemudian pusat pembesarannya di sini adalah, jadi kita akan sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Ini di sini bucu I sepadan dengan bucu M. Ini kita sambung. Kemudian bucu K sepadan dengan bucu R. Ini kita sambung lagi. Jadi di sini kita dapati bertemu di sini. Jadi pusat putaran adalah negatif 2, 10. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Jika luas segitiga ABCDE ialah 130 cm persegi, hitung luas kawasan berlorek. 130 merupakan luas objek. Jadi luas kawasan berlorek adalah sebahagian daripada luas imej. Yang di mana kawasan berlorek perlu kita tolak dengan 130 kerana luas kawasan yang kosong ini juga adalah sama dengan luas objek. Jadi kita akan guna K02 kali luas objek untuk dapatkan luas imej. Iaitu 202 didarabkan dengan luas objek 130. Kemudian kita akan tolak dengan luas objek itu 130. Dan jawapan akhir yang kita dapat di sini adalah 390 cm persegi. Dari segi pemberi markah di sini, A1 Roman 1 markah dan 2 Roman 2 markah. Untuk soalan B1 Roman A, iaitu V putaran 90 darjah 1 markah, arahnya arah lawan jam 1 markah dan pusatnya negatif 5,9 1 markah lagi. Markah keseluruhan adalah 3 markah. Untuk penjamaan U, kita nyatakan pembesaran 1 markah, faktor skala 2 1 markah dan pusat negatif 210 1 markah, dan markah keseluruhannya adalah 3 markah. Untuk soalan B2 Roman, kita menggunakan rumus luas imej, kita dapat 1 markah, kemudian kita menjalankan operasi tolak 1 lagi markah, maka keseluruhan di sini adalah 2 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 12 markah. Jadi itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.